Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya Adnan bin Jemil muncul kembali sambung kepada dua video yang saya telah buat sebelum ini berkenaan dengan pemasaran, jualan dan bagaimana membentuk target-target pemasaran dan target jualan. Apakah perbezaan antara keduanya? Jadi sepintas lalu saya nak ulang kaji sedikit berkenaan dengan apakah target pemasaran. Target pemasaran ini tidak lain daripada segmentasi berkenaan dengan prospecting, di mana kita memberi tumpuan kepada pelanggan-pelanggan kita mengikut sama ada geografi, mengikut jantina, mengikut umur. Yakni grup-grup pelanggan kita yang telah kita kenali, yang kita sudah buat studi, kajian, bermakna apakah tujuan kita, kita fokuskan kepada grup-grup prospek kita ini. So daripada prospek itu tadi kita senaraikan, kita bina data itu kita mesti bina semaksimal yang boleh. Di antara data-data itu seperti nama, contact person, alamat, nombor telefon. Simpan baik-baik data itu supaya senang kita retrieve, atau kita nak guna data itu kita boleh dapat secepat yang mungkin. So data ini berguna juga apabila kita berjumpa face to face dengan customer nanti. Data inilah yang kita gunakan untuk kita berkomunikasi dengan customer. So tanpa data ini galak sangatlah yang kita pergi jumpa customer tetapi kita tak kenal dia. Ini tugas dia apa, jawatan dia apa nama sebenar dia. Kita nak tulis surat pun ejaan kita pun tak tahu. Kita dah panggil panggilan kata nama kakak, abah, encik. Jadi customer tu lebih mesra kalau kita addresskan dengan nama-nama khusus, nama dia yang sebenarnya. Yang kedua pula, kita dah tahu target customer kita tadi, kita dah ada yang 100 customer, ya ada 50 customer. So setiap customer tu kita dah bina data dia, siapa contact person dia, yang jaga bahagian berkenaan, yang berjaga bahagian kewangan siapa, yang berjaga bahagian pengurusannya siapa, berapa buah kenderaan dia ada, berapa panel yang dia dapat, berapa panel yang dia ada sekarang ni. Jadi yang kedua pula, kita nak tentukan apa goal kita, apa target kita, unjuran kita, berapa yang kita boleh dapat daripada customer berkenaan. So kalau kita pergi kosong-kosong, kita tak tahu, dia tak ada pun kereta, dia tak ada pun produk, dia tak ada pun bajet yang kita nak berurusan dengan dia. Jadi sia-sialah usaha kita yang bertukuh lumuh, pergi tempat jauh, berulang-ulang kita pergi, tapi kita tak dapat apa-apa pun daripada dia. Jadi itu yang kita nak stay fokus pada customer berkenaan. Kita perlu tahu apa yang kita akan dapat. Ni aku mesti dapat berapa daripada customer berkenaan. Jadi berkaitan dengan target tadi atau unjuran tadi, kita mesti realistik. Kalau kita letak saja macam tu, kita tak tahu. Ini impossible kita dapat. Kita kata contohnya kita nak dapat 100,000 daripada customer ni. Padahal bajet customer berkenaan dalam setahun cuma 10,000. Jadi impossible lah kita nak dapat 100,000. Jadi kalau terlalu kurang pun kita tak ada guna kita buat target. Kita kurang dapat 100-200 ringgit. Padahal kita spend untuk customer berkenaan sampai sekali pergi dah 200-300. Dengan duit minyaknya, dengan tolnya, dengan susah payah kitanya, spending lebih banyak daripada yang kita dapat. Jadi mestilah realistik. Nak dapatkan realistik tu, kita mesti tahu berapa biji, berapa buah kenderaan dia ada, berapa panel dia dia dah lantik. So berapa kita estimate berapa kali dia repair dalam setahun, berapa harga satu bil kita estimate yang dia masuk. Kalau kereta tu baru, contohnya kereta tu dalam masa 2 tahun, so tak ada kerosakan lain, cuma hanya servis saja, perjalanan dia 5,000 sebulan, maknanya sekali sebulan dia servis.
Jadi sekali sebulan ini dia datang ke tempat kita ke ataupun pergi tempat lain. Jadi kita tentukan benda tu. Jadi realistic, figure tu mestilah realistic. Mesti ada figure. Kita jangkakan berapa panel. Kita ambilkan dengan jumlah yang sama dulu. Kalau kata ada 10 customer, seperti saya dah ulang-ulang, ada 10 kereta, ada 5 panel, bermakna 2. Kalau pengagihan dia betul, ada 2. Jadi begitulah seterusnya, kita dapat berapa bil, berapa kali repair, berapa bil, berapa jumlah bil. Yang kedua pula berkenaan dengan jangka masa waktu, kita kena tetaplah. Jangan pula sampai sebulan baru kita tahu, tengok ke belakang, kita tengok hanya bekerja saja. Pergi juga lawatan, follow up, pergi follow up. Tapi tengok ke belakang tak ada pun kerja yang kita dapat, yang masuk ke kedai kita. Jadi tak ada gunalah yang kita pergi itu. Jadi mesti ada jangka masa kita, waktu kita tetap. Bermula pada harian. Kita tetap berapa yang perlu kita masuk, sebiji ke 2 biji masuk lagi. Tak dapat harian, okey, kita tetapkan mingguan, ataupun tetapkan dalam 1 tahun tu. Tapi dah terlambat lah. So daripada Januari, kita sekarang dah Februari, dah sebulan dah kita rugi. So kita nak masuk bulan Mac. Jadi kita kena tengok ke belakang, yang kita dapat sebulan lepas berapa, yang bulan ni pula berapa. Jadi kita mulakan satu jangka masa waktu. Yang dua pula dengan mudah, dengan yang mudah dulu. Ini untuk kita jangan rasa demotivasi, rasa lemah semangat. Kalau kita pergi 7, ikut pada senarai kita, ada 100, kita start dengan pergi. Pergi yang susah, yang belum dapat customer jumpa pun kita cuba nak pergi dulu. Jadi macam kita buat segmentation tadi, customer tadilah, kita kena tetapkan grup ni ada customer kita, ada sejarah kita, dia datang tempat kita. Jadi yang ni kita fokuskan dulu 10-20 customer tu, supaya kita dapat dulu yang ni. Yang kemudian tu kita pergi juga, tapi kita kurang sikit fokus dah, priority kan. Mulakan dengan yang mudah dulu. Yang nombor 4 pula, tetapkan strategi. Mesti ada strategi. Seperti saya selalu ulang-ulang, kalau kita buat kerja yang sama, dengan cara yang sama, kita nak dapat hasil berbeza, tak boleh. Mesti kita dapat cara yang berlainan dengan strategi yang baik. Barulah kita dapat hasil yang berlainan, hasil yang lebih baik daripada yang sudah ada. Kalau kita pergi yang kerja yang sama, pergi berjumpa balik, seperti biasa, pergi appointment seperti biasa. So jangan pula rasa frust, rasa tak ada semangat. Sebab yang tahun lepas mungkin kita dapat 1, yang tahun ni kita tak akan dapat, sebab saingan lebih berbanding dengan yang tahun sudah dah. Jadi begitulah. Seterusnya kita mesti ada strategi. Jangan buat kerja sambil lewa. Masa pun kita tak ada fokus. So saya selalu tetapkan, kalau kita malas, bukan kerja kita buat marketing, buat jualan ni, bukan kerja kita. Kita carilah kerja yang lebih sesuai dengan kita. Kalau kita malas, ada pula sanggup duduk dalam kereta tunggu masa nak balik kerja, ada duduk dalam office main telefon, itu bukan kerja orang marketing, bukan kerja orang sale. Orang sale ni tak ada kerja yang menghabiskan masa begitu. Jadi setiap kali kita begitu, mesti ada strategi. Ada tawarannya, ada offer penyelesaian masalahnya, apa yang menarik pelanggan, yang kita boleh tawarkan kepada customer. Jadi kat sini barulah customer buka mata berbanding dengan orang lain. Jadi next video saya akan sharekan bagaimana untuk membongkar rahsia jualan itu. Ada 6 teknik, tips yang biasa kita gunakan, yang biasa saya gunakan apabila saya pergi berjumpa customer. Inilah biasa masa-masa meeting saya dah beritahu benda ni, teknik-teknik begini. Jadi biasanya bila kita ni pergi jumpa customer, kita terlupa benda-benda ni, sebab kita tak well versed, kita tak jadikan sebagai satu benda yang kemestian. Sebab ada setengah customer dah biasa dengan kita, jadi kita terlupa benda-benda ni. Ada customer yang baru pun kita dah terlupa benda ni, sebab kita tidak praktiskan benda ni. Jadi kita hanya pergi bercakap, pergi berjumpa, balik, so tak ada hasil. Jadi mesti gunakan teknik ni supaya kita boleh dapat memenangi hati customer dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.